Saya bersetuju sangat soalan itu. Jawapan saya pada soalan itu ialah Tuanku Sultan Selangor ialah raja yang berperlembagaan. Baginda tidak boleh membuat kenyataan berbentuk politik kerana baginda faham dan arif tentang kuasa-kuasa dan peranan baginda. Jadi apabila Datuk Menteri Besar Selangor selepas menghadap Tuanku Sultan membuat kenyataan yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Setiausaha Sulit Tuanku Sultan, nampak bahawasanya Datuk Menteri Besar Selangor ini sedang mengambil kesempatan dalam mana baginda Sultan tidak dibenarkan untuk turun ke kancah politik, telah memanipulasikan apa jua perjumpaan dan hasil perbincangan yang berlaku di Istana Mastika, saya dipahamkan, untuk kepentingan peribadi Datuk Menteri Besar tersebut dan Pakatan Rakyat di negeri Selangor. Baginda Sultan sudah tentunya tidak boleh turun ke padang memberi ceramah, membuat kenyataan akan apa yang berlaku. Tetapi dengan adanya kenyataan daripada Setiausaha Sulit baginda bahawasanya baginda tidak pernah menyatakan bahawasanya baginda tiada kuasa, tetapi sebaliknya baginda telah memperkenankan pelantikan Setiausaha Kerajaan Negeri Baru. Ianya dilihat sebagai satu jawapan yang tepat dan betul. Jika kita lihat apa yang berlaku di Perak pada tahun 2009, apabila Datuk Seri Nizar sewaktu itu masih lagi Menteri Besar menghadap Paduka Seri Sultan Perak memohon supaya diadakan pilihan raya semula untuk keseluruhan Dewan Undangan Negeri, ya, baginda telah tidak memperkenankan dan Datuk Seri Nizar pohon derhaka sewaktu itu. Kemudian Datuk Seri Nizar selaku Menteri Besar Perak sewaktu itu telah pun membuat kenyataan bahawasanya Dewan akan dibubarkan dan sebagainya. Pejabat ke bawah dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan telah membuat kenyataan bahawasanya berlanjutan daripada perjumpaan Paduka Seri Sultan dengan Menteri Besar, inilah yang berlaku. Jadi apa yang sedang dilakukan di Selangor telah pun berlaku di Perak. Jadi tidak ada perbezaan yang jauh antara apa yang sedang dibuat oleh Setiausaha Sulit Sultan Selangor sebagaimana yang telah dibuat oleh pejabat ke bawah dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan. Sangat bersetuju sekali bahawasanya Menteri Besar sedang mencari populariti dengan menebalikkan isu yang sebenarnya. Isu sebenarnya ialah Setiausaha Kerajaan Negeri sekarang iaitu Datuk Kushrin, Datuk Kushrin telah pun dicadangkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kita kena faham Selangor adalah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, Unfederated Malay States. Sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, perkhidmatan awam dia ialah perkhidmatan awam yang terbuka. Maksud dia, mana-mana pegawai kerajaan daripada persekutuan boleh menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri. Dalam kes Datuk Kushrin, beliau telah dicadangkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam setelah berbincang dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri untuk menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri yang baru. Sultan Selangor apabila telah dihadapkan kepada baginda akan nama itu telah memberi perkenan. Mengikut undang-undang, setelah perkenan diberikan, ianya akan menjadi muktamad dan tidak boleh dipertikaikan lagi. Tetapi apabila Datuk Menteri Besar membuat kenyataan semalam yang sidang DUN tergempar akan diadakan untuk meminda perlembagaan bagi mengembalikan kuasa Sultan kerana katanya kuasa Sultan ini pada tahun 93 telah ditarik balik. Beliau cuba nak mengalih pandangan dan pendapat rakyat bahawasanya isu ini dah selesai kepada isu baru, iaitu kita nak menjadikan Sultan Selangor itu Sultan mutlak. Dan apabila perlembagaan itu, pindahan itu hendak dibuat, ianya mungkin akan menjadikan Selangor menjadi satu negeri yang berbentuk absolute monarki.
seperti di Brunei. Maknanya Tuanku Sultan boleh memecat Datuk Menteri Besar itu sendiri kalau beliau nak. Ataupun Tuanku Sultan boleh melantik diri dia menjadi Menteri Besar. Itu amat tersasar kedudukannya dengan apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, yang merupakan framework yang patut dipatuhi oleh negeri-negeri sebagai contoh Selangor, Kedah dan juga Perak. Jadi Datuk Menteri Besar Selangor, saya lihat telah pun tersepit dalam keadaan ini kerana beliau mungkin tidak mahu Datuk Kushrin menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri. Tetapi beliau perlu faham, beliau tiada hak untuk memutuskan siapa yang patut menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri atau tidak. Kerana malangnya di Selangor, sesiapa saja. Sedangkan mungkin saya, kalau saya ni adalah pegawai kerajaan yang sekarang ni di Kementerian Air, mungkin boleh dilantik menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri, dan Datuk Menteri Besar Selangor tidak boleh menyatakan, oh tidak, saya tidak mahu, kerana kuasa itu terletak pada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Ini berbeza kalau di Kedah ataupun di negeri-negeri Melayu Bersekutu, di mana Setiausaha Kerajaan Negeri itu perlulah diambil daripada mana-mana pegawai kerajaan negeri, iaitu mungkin daripada DO di Baling, mungkin boleh menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Tetapi tidak boleh pengarah Jabatan Agama Islam Selangor menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Pasal Kedah, Johor, perkhidmatan awamnya adalah bersifat tertutup, close service. Jadi kita kena faham perkhidmatan awam, public service, ketua pentadbirnya adalah Setiausaha Kerajaan Negeri. Menteri Besar adalah Menteri Besar, iaitu ketua kepada kerajaan, dan Sultan adalah ketua negeri. Itulah pemisahan kuasa yang ada. Dan bila kita bercakap tentang isu angkat sumpah ni, dia ada dua upacara angkat sumpah, ya. Yang akan berlaku pada hari Khamis ni ialah sumpah taat setia memegang jawatan, seperti yang termaktub di dalam Fasal 54 Perlembagaan Negeri Selangor. Pasal 54 Perlembagaan Negeri Selangor menyatakan mana-mana ahli tidak boleh duduk dan mengundi di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sehingga dan setelah beliau mengangkat sumpah di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, ataupun mana-mana yang diperkenankan oleh baginda. Dan itu adalah sumpah yang saya jangka Datuk Kushrin akan angkat di hadapan Paduka Seri di hadapan Tuanku Sultan Selangor. Sumpah satu lagi ialah sumpah menyimpan rahsia, yang mana untuk mana-mana sumpah sumpah menyimpan rahsia termaktub di dalam Fasal 52 dalam kurungan 4 Perlembagaan Negeri. Sumpah menyimpan rahsia ni ialah sumpah yang perlu diangkat, sumpah di hadapan Menteri Besar untuk ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bersifat ex officio. Makna dia, untuk ahli politik yang menang kerusi Dewan Undangan Negeri dan seterusnya dilantik menjadi Majlis Mesyuarat dan seterusnya dilantik menjadi ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, mereka ini, yang berhormat yang telah dipilih di dalam pilihan raya ini akan mengambil sumpah taat setia dan memegang jawatan di hadapan Tuanku Sultan. Tetapi untuk Setiausaha Kerajaan Negeri dan penasihat undang-undang dan juga pegawai keuangan negeri, mereka akan ambil dua sumpah. Pertama, sumpah di hadapan Tuanku Sultan taat setia dan sewaktu memegang jawatan, dan kedua, mengangkat sumpah di hadapan Menteri Besar untuk menyimpan rahsia. Mengikut peruntukan Fasal 52.4 Perlembagaan Negeri, mana-mana
tiga ini, iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri, Penasihat Undang-Undang dan juga Pegawai Kewangan Negeri, mereka sebelum menghadiri mana-mana mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri perlu mengangkat sumpah di hadapan Menteri Besar. Jadi berbalik pada persoalan Rafika tadi, adakah dengan MB menyatakan dia tidak akan hadir, ianya dianggap sebagai derhaka? Jawapan saya, satu, ianya adalah derhaka. Kedua, ianya adalah satu tindakan yang tidak berperlembagaan. Dalam bahasa Inggeris, unconstitutional act on the part of the Menteri Besar. Ketiga, ianya adalah satu tindakan yang bertujuan untuk meruntuhkan institusi pemerintahan Tuanku Sultan Selangor, institusi perkhidmatan awam di negeri Selangor dan juga institusi kerajaan negeri Selangor. Tindakan memboikot Datuk Menteri Besar apabila Datuk Kushrin mengangkat sumpah pada hari Khamis ini, jika beliau melakukannya, adalah bagi saya satu tindakan yang derhaka dan boleh diambil tindakan kerana menghina Sultan. Ya? Berbalik kepada sumpah Datuk Kushrin di hadapan Menteri Besar, mengikut peruntukan undang-undang, selagi mana dia peruntukan undang-undang tidak menyatakan bahawasanya selagi mana Setiausaha Kerajaan Negeri atau Penasihat Undang-Undang Negeri ataupun Pegawai Kewangan Negeri tidak mengambil sumpah, beliau tidak boleh hadir. Tetapi ianya menyatakan sebelum mana-mana tiga ex officio ini hadir, perlulah diangkat sumpah. Itu sahaja. Jadi pada pandangan saya, walaupun perlu sumpah menyimpan rahsia ini diangkat di hadapan Menteri Besar, tetapi itu tidak melarang beliau untuk hadir. Kerana hak Datuk Kushrin selaku Setiausaha Kerajaan Negeri untuk hadir dan mengambil bahagian dalam mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri termaktub jelas dalam Fasal 52/3 Perlembagaan Negeri. Jadi tidak timbul Datuk Kushrin tidak boleh menjalankan tugas selaku Setiausaha Kerajaan Negeri, tidak timbul Datuk Kushrin tidak boleh hadir mesyuarat Exco, dan tidak timbul Datuk Kushrin tidak boleh mentadbir negeri selaku Ketua Pentadbir Perkhidmatan Awam di negeri. Hak untuk hadir dan mengambil bahagian dalam mesyuarat Exco adalah hak yang termaktub dalam Perlembagaan Negeri Selangor. Dan apabila Setiausaha Kerajaan Negeri dihalang, walaupun oleh Menteri Besarnya sendiri, beliau boleh membawa tindakan ini ke mahkamah untuk mencabar keputusan penghalangan terhadap beliau. Dan bagi saya amat positif sekiranya kes ini dihadapkan ke mahkamah. Keputusan mahkamah akan mungkin berpihak kepada Datuk Kushrin kerana undang-undang itu sangat jelas yang dia mengikut 52/3 mempunyai hak untuk mengambil bahagian dan hadir dalam mesyuarat, cuma dia tidak boleh mengundi. Itu sahaja. Dia boleh ambil.